Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita sambung kata-kata Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala wa radhiya anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Sahibus sunnah yakhlud zikruhu wal mubtadi' la yuzkar. Pengamal sunnah akan kekal diingati dan ahli bid'ah tidak akan diingati. Hadatsana Muhammad ibn Rafi' an-Nisaburi hadatsana Yahya ibn Adam qala qila li Abi Bakar bin Ayyash inna unasan yajlisuna wa yajlis ilaihim an-nas wa la yustahlun. Qala faqala Abu Bakar bin Ayyash kullu man jalasa ilaihi an-nas wa sahibus sunnah idza mata ahya Allahu dzikrahu wal mubtadi' la yuzkar. Diberitakan kepada kami oleh Muhammad bin Rafi' an-Nisaburi, diberitakan kepada kami oleh Yahya bin Adam qala, katanya ditanya kepada Abu Bakar bin Ayyash. Ditanya kepada Abu Bakar bin Ayyash bahawa sekumpulan orang duduk dan juga duduk kepada mereka orang ramai, wala yustahlun, namun mereka tidak berkelayakan. Jadi mereka itu menjadi tumpuan pelajar-pelajar orang ramai, tapi mereka itu tidak berkeahlian. Qala, maka jawab Abu Bakar bin Ayyash. Abu Bakar ini juga seorang tokoh perawi hadis. Cuma dia apabila dia semakin lanjut usia, dia punya hafazan dia makin berkurangan. Hafazan dia makin berkurangan sehingga dia melakukan kesilapan dalam meriwayatkan hadis. Namun dia disebut sebagai siqah lah, tetap siqah. Siqah, seorang ahli ibadah, abid, seorang abid. Cuma di akhir usianya itu, hafalannya itu tidak begitu mantap. Namun kitab catatan tulisannya itu boleh dipegang, sahih. Jadi apa yang beliau, maknanya kalau beliau khabarkan berdasarkan ingatan, hafazan, itu kena cek. Tapi kalau yang ada dalam kitab beliau itu tidak ada masalah. Itu Abu Bakar bin Ayyash, yang dikatakan ahli ibadah yang tidak meletakkan lambungnya di atas lantai selama 40 tahun. Nak kata sentiasa bertahajud lah. Biasa kalau sebut macam itu, tidak meletakkan lambungnya di atas lantai, di atas muka bumi, artinya banyak bertahajud, 40 tahun. Jadi dia ditanya tentang orang-orang yang tidak berkelayakan ini, yang orang ramai datang dan mendengar bual bicaranya. Maka kata beliau, kullu man jalasa ilaihin nas, setiap orang yang duduk, maka orang ramai akan duduk kepadanya. Dia macam satu tabiat. Bila ada orang yang seolah-olah menjadi guru, maka orang akan datang kepadanya untuk berguru. Sama ada betul-betul guru ataupun dia pura-pura sebagai guru. Jadi semua orang akan datang kepada. Wa sahibus sunnah idza mata ahya Allah zikrahu. Namun pengamal sunnah, ahli sunnah, apabila dia mati, maka Allah Ta'ala akan menghidupkan sebutan namanya. Ahli sunnah ini apabila dia telah meninggal dunia, namanya akan disebut-sebut orang sentiasa. Seolah-olah dia masih hidup. Kita masih lagi menyebut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi. Jadi seolah mereka masih hidup. Jadi ini adalah barakah, usaha mereka menghidupkan sunnah. Aku bagi online. Lupa.
Okey. Jadi ahli sunnah ni Allah Ta'ala akan hidupkan namanya walaupun dia telah meninggal dunia. Wal mubtadi' dan adapun ahli bid'ah la yuzkar, tidak akan disebut. Tidak akan disebut orang. Kalau disebut pun hanya untuk menyatakan tentang perbuatan buruknya dan fahaman bid'ahnya. Ahamiyatul isnad, kepentingan sanad. Bad'ut taftish anil isnad, permulaan mulanya pemeriksaan terhadap sanad. Hadatsana Muhammad bin Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq, akhbarana Nadr bin Abdullah Al-Asam, hadatsana Ismail bin Zakaria an Asim an Ibni Sirin qol. Ini sanad Imam Tirmizi berkenaan dengan kata-kata Ibnu Sirin, yang dikatakan orang pertama yang mengkritik perawi hadis. Ini menurut Ibnu Rajab. Ibnu Rajab berpendapat bahawa Imam Ibnu Sirin ini adalah orang pertama yang mengkritik perawi hadis dan membezakan mereka antara yang sikoh dan tidak sikoh. Jadi apa kata Ibnu Sirin? Qala kana fi zamanil awwal la yas'aluna anil isnad. Pada zaman yang pertama, pada zaman yang awal, maknanya zaman sahabat, zaman kibar tabi'in, mereka tidak bertanya tentang sanad. Jadi apa sahaja hadis diterima. Kerana apa? Kerana semua orang pada masa itu dipercayai sikoh belaka. Sikoh belaka. Jadi tak perlu tanya tentang sanad. Maknanya kalau seorang guru, syekh menyampaikan hadis, terus diterima. Falamma waqa'atil fitnah, maka apabila berlakunya fitnah, sa'alu anil isnad, maka mereka mula bertanya tentang isnad. Selepas berlakunya fitnah, maka mereka mula bertanya tentang sanad. Kerana sudah mula bercampur aduk situasi umat Islam pada masa itu antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Setelah berlaku fitnah, muncul fahaman-fahaman bid'ah. Apa fitnah? Fitnah ini ialah pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pada tahun 25 Hijrah. Kenapa beliau dibunuh? Sampai begitu sekali kerana berlaku sebelum itu tomahan-tomahan, dakwaan-dakwaan yang mengatakan Sayyidina Uthman ini berat sebelah, lebih mementingkan kroni-kroninya, kaum kerabatnya. Jadi ada yang tidak berpuas hati dengan beliau berdasarkan ura-ura, khabar-khabar angin yang tersebar itu, akhirnya jadi fitnah. Khabar angin ini sudah ada zaman dulu. Mereka pun tak pasti betul ke tak betul apa yang disampaikan itu. Tapi mereka percaya, tak puas hati berdasarkan khabar angin sahaja. Akhirnya timbul huru-hara sehinggalah membawa kepada pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan itu menjadi fitnah. 3 tahun 35 Hijrah. Tahun 35 Hijrah. Apabila Sayyidina Ali menjadi khalifah, diminta supaya menuntut bela, menghukum pembunuh-pembunuh Sayyidina Uthman ini, tapi kerana kuatnya orang-orang yang di belakang pembunuh Sayyidina Uthman ini, kuatnya mereka itu menyebabkan Sayyidina Ali dia melewatkan untuk menghukum mereka. Sebab kalau dihukum satu orang, maka yang lain nanti itu akan menuntut bela ataupun akan mengaku, masing-masing mengaku bahawa mereka lah yang terlibat. Jadi satu masalah yang rumit menyebabkan Sayyidina Ali melewatkan untuk membalas orang yang membunuh Sayyidina Uthman. Namun kelewatan itu menyebabkan Muawiyah tidak puas hati. Muawiyah pula tidak puas hati, seolah-olah Sayyidina Ali ni tidak ambil peduli pula. Jadi berlakulah perselisihan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhu.
Jadi itu fitnah. Sehingga munculnya pengikut yang taksub kepada Muawiyah, Nawasib. Munculnya pengikut yang taksub kepada Ali, Syiah. Dan munculnya orang yang tak puas hati dengan Sayyidina Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum, jadi Khawarij. 3 kumpulan. Selain daripada jumhur al-muslimin, majoriti umat Islam 4. Jadi itu perpecahan umat Islam, itulah dinamakan al-fitnah. Jadi bila muncul fahaman-fahaman bid'ah ini, mulalah timbul hadis-hadis yang mula tidak dipercayai, kurang dipercayai kerana seolah-olah dianya itu menyokong kumpulan masing-masing. Kumpulan masing-masing. Jadi sebab itu mereka mula bertanya tentang sanad. Lika ya'khudhu hadis ahli sunnah wa yada'u hadis ahli bidah. Supaya mereka dapat mengambil hadis ahli sunnah dan meninggalkan hadis ahli bidah. Itu sebab kenapa timbulnya sanad ini. Al-isnadu minad din, isnad itu sebahagian daripada agama. Haddatsana Muhammad bin Ali bin Al-Hasan qala sami'tu Abdan yaqul qala Abdullah bin Al-Mubarak. Ini sanad Imam Tirmizi tentang kata-kata Imam Ibnu Al-Mubarak, yaitu al-isnadu indi minad din. Sanad itu di sisiku adalah daripada agama, sebahagian daripada agama. Kerana apa? Laulal isnad laqala man sya' ma sya'. Kalaulah bukan kerana sanad, nescaya sesiapa sahaja yang menghendaki, dia akan mengatakan apa yang dia kehendaki. Kalaulah bukan kerana sanad, sesiapa saja yang menghendaki akan berkata dengan apa yang dia kehendaki. Fa idza qila lahu man haddatsaka, maka apabila ditanyakan kepadanya siapakah yang mengkhabarkannya kepada kamu, baqiya. Jadi kalau orang yang suka-suka tadi, dia mengatakan apa-apa saja yang dia suka, tapi kalau ditanya man haddatsaka, siapa guru kamu, siapa yang menyampaikan kepada kamu, jadi kalau tak ada guru, baqiya, dia akan terdiam. Baqiya ni artinya dia akan terdiam, tak dapat nak menjawab, sebab dia tak ada guru, tidak ada sanad. Jadi sebab itu penting sanad. Kata Ibnu Al-Mubarak, al-isnad minad din. Sanad itu sebahagian daripada agama, dan kata-kata ini menjadi satu kaedah yang besar, dan disepakati oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Qala hadatsana Muhammad bin Ali akhbarana Hibban bin Musa qala zikra li Abdullah bin Al-Mubarak hadithun faqala yuhtaju li hadza arkanun min ajur. Kata Imam At-Tirmizi dengan sanadnya diberitakan kepada kami oleh Muhammad bin Ali ni, dikhabarkan kepada kami oleh Hibban bin Musa yang berkata disampaikan, disebutkan kepada Abdullah bin Al-Mubarak sebuah hadis, lalu jawab Abdullah bin Al-Mubarak, yuhtaj li hadza arkanun min ajur. Diperlukan untuk hadis ini, tonggak-tonggak rukun, tonggak-tonggak daripada ajur. Ajur ini sebuah kampung di Baghdad. Jadi kalau orang yang datang daripada ajur, dia guna nisbah al-ajuri. Al-ajuri maknanya dia ni daripada ajur. Sebuah kampung di Baghdad. Jadi apa maksud kata-kata Abdullah bin Al-Mubarak? Qala Abu Isa ya'ni annahu dha'afa isnadahu. Jadi maksudnya ialah beliau mendhaifkan sanadnya. Beliau mendhaifkan sanadnya. Kalamul aimah fi rijal. Kata-kata para imam terhadap para perawi. Al-matrukun inda, ataupun an Abdullah bin Al-Mubarak. Orang-orang atau perawi yang ditinggalkan, matrukun, perawi yang ditinggalkan, yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Al-Mubarak, ataupun inda di sisi Abdullah bin Al-Mubarak. Haddatsana Ahmad bin Abdah, haddatsana Wahab bin Zam'ah an Abdullah bin Al-Mubarak anhu taraka hadis Al-Hasan bin Umar. Jadi Imam Tirmizi dia menyampaikan kata-kata yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Al-Mubarak, daripada gurunya Ahmad bin Abdah, daripada Wahab bin Zam'ah, daripada Abdullah bin Al-Mubarak, bahawa dia telah meninggalkan hadis
Al-Hasan bin Umarah. Maknanya ini nama-nama perawi yang ditolak oleh Ibnu Al-Mubarak. Ditolak sebab sangat dhaif ataupun dituduh berdusta atau berfahaman bid'ah dan seumpamanya. Ini nama-nama perawi dikesan sebagai tidak boleh dipercayai riwayatnya, iaitu Al-Hasan bin Umarah, wal Hasan bin Dinar, wa Ibrahim bin Muhammad Al-Aslami, wa Muqatil bin Sulaiman, Usman Al-Burri, Rauh bin Musafir, Abi Syaibah Al-Wasiti, Amri bin Thabitin, wa Ayub bin Khutin, wa Ayub bin Suwaidin, wa Nadir bin Tarif, wa Abu Jaza, wal Hakam, wa Habib bin Hujar, wal Hakam, Habib bin Hujar. Wal Hakam rawalahu hadisan fi kitab Riqaq thumma tarakahu. Manakala Al-Hakam, khusus yang Al-Hakam tadi ada disebut, ini nama seorang perawi, Al-Hakam, hadisnya ditolak oleh Ibnu Al-Mubarak. Namun rawalahu hadisan fi kitab Riqaq. Namun Ibnu Al-Mubarak ada meriwayatkan satu hadis. Hadis Al-Hakam ini, meriwayatkan baginya satu hadis dalam kitab Ar-Riqaq. Satu hadis saja. Kemudian beliau meninggalkannya. Wa qala Habibun la adri. Dan beliau berkata, adapun Habib aku tidak mengetahuinya. Jadi ada nama yang last kali Habib bin Hujar sebelum Al-Hakam. Selepas Al-Hakam, Habib bin Hujar. Jadi, la adri. Aku tidak tahu. Maknanya dia tak kenal. Tak tahu macam mana kedudukan perawi ini. Sikoh ke tak sikoh? La adri. Aku tidak tahu. Jadi ini menyebabkan hadis-hadis mereka ditinggalkan. Menurut Abdullah bin Al-Mubarak. Qala Ahmad bin Abdah, sami'tu Abdan qala kana Abdullah bin Mubarak qara'a hadis Bakr bin Khunais. Wa kana akhiran idza ata 'alaiha a'rada anha wa kana la yazkuruhu. Kata Ahmad bin Abdah, aku mendengar Abdan berkata Abdullah bin Mubarak pernah membaca hadis-hadis Bakar bin Khunais. Seorang perawi, juga ahli ibadah. Biasa bila disebut abid ini, dia akan jadi masalah pada riwayat hadisnya. Seorang ahli ibadah ni, dia kadang-kadang dia kurang cermat dalam meriwayatkan hadis. Jadi Abdullah bin Al-Mubarak dia membacakan hadis-hadis Bakar bin Khunais. Bahkan akhiran kemudian akhirnya iza ata 'alaiha, apabila beliau membawakan hadis-hadisnya, a'radahna, beliau akan menolaknya. Jadi selepas itu beliau menolak hadis-hadis Bakar bin Khunais. Wa kana la yazkuru, dan beliau tidak akan menyebutnya lagi. Jadi mula-mula diriwayatkan hadis-hadisnya, tapi kemudian dah mula tidak dipercayai sepenuhnya hadis-hadis Bakar bin Khunais. Ini riwayat tentang perawi yang ditinggalkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak. Ada lagi, qala Ahmad wa hadatsana Abu Wahb bin qala sammau li Abdullah bin Al-Mubarak rajulan yahim fil hadis. Disebutkan kepada Abdullah bin Al-Mubarak seorang lelaki yang melakukan kesilapan dalam hadis. Dia tak sebut namalah. Faqala li an aqta'at tariq ahab ilayya min an uhaddis anhu. Jadi apa jawab Abdullah bin Al-Mubarak? Untuk aku merompak. Aqta'at tariq ini merompak. Dia bukan memotong tu ya. Memotong jalan artinya dia menghalang orang untuk curi, rompak barang-barang di tengah jalan lah. Untuk aku merompak itu lebih aku sukai daripada aku menyampaikan hadis daripadanya. Sampai begitu sekali ya, untuk menunjukkan bahawa tidak boleh ya, menerima hadis daripada lelaki tersebut. Bukan bermakna boleh merompak, bukan, tak boleh juga. Nak kata lebih berat lagi menyampaikan mendengar hadis daripada lelaki itu, perawi itu. Qala akhbarani Musa bin Hizam qala sami'tu Yazid bin Harun yaqul la yahil li ahadin an yarwiya an Sulaiman bin Amr an-Nakhai al-Kufi.
Diberitakan kepadaku oleh Musa bin Hizam. Katanya aku mendengar Yazid bin Harun berkata. Ini Yazid bin Harun pula, seorang tokoh hadis. Berkata, tidak halal bagi seseorang pun meriwayatkan hadis daripada Sulaiman bin Amr an-Nakhai al-Kufi. Kemudian hadatsana Mahmud bin Ghailan, hadatsana Abu Yahya al-Himmani qala sami'tu Abu Hanifah yaqul ma ra'aitu ahadan akzab min Jabir al-Ju'fi wala afdal min Atha ibni Abi Rabah. Diberitakan kepada kami oleh Mahmud bin Ghailan, diberitakan kepada kami oleh Abu Yahya al-Himmani, katanya aku mendengar Abu Hanifah rahimahullah berkata, ma ra'aitu ahadan akzab min Jabir al-Ju'fi. Tidaklah aku lihat seorang pun yang lebih berdusta daripada Jabir al-Ju'fi, maupun orang yang lebih afdal daripada Atha bin Abi Rabah. Ini menunjukkan Imam Abu Hanifah juga menjarahkan perawi. Qala Abu Isa wa sami'tu al-Jarud yaqul sami'tu Waqi'an yaqul laula Jabir al-Ju'fi lakana ahlul Kufah bighairi hadis. Namun kata Imam Tirmizi, Abu Isa, aku mendengar Al-Jarud berkata, aku mendengar Waqi' berkata, apa kata Waqi'? Kalaulah bukan kerana Jabir al-Ju'fi, nescaya ahli Kufah tidak ada hadis. Nescaya ahli Kufah tidak ada hadis. Nak kata bahawa ahli Kufah ini hadis-hadisnya banyak daripada Jabir al-Ju'fi. Walaulah Hammad lakana ahlul Kufah bighairi fiqh. Dan kalaulah bukan kerana Hammad, nescaya ahli Kufah itu tidak ada fiqh. Ini nak sebut bahawa fiqh ahli Kufah ni kebanyakannya daripada Hammad. Jadi ini nak menunjukkan bahawa Imam Abu Hanifah juga menjarahkan perawi. Walaupun mungkin dalam menjarahkan ini berlaku khilaf. Ada yang terima, ada yang tidak terima. Ataupun terima bersyarat. Terima secara bersyarat. Kemudian riwayatud du'afa wa riwayat anhum. Riwayat perawi dhaif dan meriwayatkan hadis daripada mereka. Meriwayatkan hadis daripada mereka. Qala Abu Isa wa sami'tu Ahmad bin Al-Hasan yaqul kunna inda Ahmad bin Hanbal fazakaru man tajib alaihi al-jum'ah. Kata At-Tirmizi, Abu Isa, aku mendengar Ahmad bin Al-Hasan berkata, kami berada di sisi Ahmad bin Hanbal. Kata Ahmad bin Al-Hasan. Maka mereka telah menyebut siapakah orang yang wajib Jumaat ke atasnya. Jadi mereka bermuzakarah di sisi Ahmad bin Hanbal. Fazakaru fihi an ba'di al-ilm min at-tabi'in wa ghairihim, dan maka mereka menyebutkan mengenainya tentang sebahagian ahli ilmu daripada tabi'in dan yang lain tentang masalah tersebut. Faqultu fihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis. Jadi apa kata Ahmad bin Al-Hasan? Dia kata terdapat mengenainya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis. Jadi Ahmad bin Hasan ni bila mereka bermuzakarah tu siapa yang wajib Jumaat ke atasnya, maka dia kata ada hadis. Faqala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tanya Imam Ahmad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu na'am, jawab aku ya. Jawab aku ya. Ini menunjukkan seperti ta'ajub, ta'ajub. Imam Ahmad adanya hadis tentang masalah tersebut. Hadatsana Ahmad bin Al-Hasan. Hadatsana Ahmad bin Al-Hasan, hadatsana Hajjaj bin Nusair, hadatsana Al-Mu'arik bin Abbad an Abdullah bin Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah al-Jum'ah ala man awahu lail ila ahlihi. Maka Ahmad bin Al-Hasan pun bila dia kata ya, dia pun riwayatkan. Dia pun riwayatkan hadisnya. Diberitakan kepada kami oleh Hajjaj bin Nusair. Diberitakan kepada kami oleh Mu'arik bin Abbad daripada Abdullah bin Sa'id Al-Maqburi daripada bapanya, daripada Abu Hurairah. Marfu'an lah, marfu'an. Al-Jum'ah ala man awahu lail ila ahlihi.
Jumaah itu adalah maknanya wajib ke atas orang yang malam hari itu dia telah sampai kepada ahli keluarganya. Jumaat itu wajib ke atas orang yang waktu malam hari itu dia telah sampai kepada ahli keluarganya. Maknanya orang yang bermusafir itu dia tidak wajib Jumaat. Tapi bila dah sampai ke rumah, kewajib Jumaat ke atasnya. Ya. Bila dia sampai di sebelah malam hari. Namun apa kata Imam Ahmad? Faghadiba Ahmad bin Hanbal wa qala istaghfir rabbak marratain. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal marah dan berkata, ya, beristighfarlah kepada Tuhanmu, beristighfarlah kepada Tuhanmu 2 kali. Mula-mula dia takjub, maknanya takjub tu bukan takjub tak tahu. Takjub dia tahu hadis itu tidak sahih. Qala Abu Isa wa inna ma fa'ala hadza Ahmad bin Hanbal li'annahu lam yusaddiq hadza 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ahmad melakukan demikian kerana beliau tidak percaya ia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Wal Hajjaj bin Nusair yudha'af fil hadis. Ini kerana di dalam sanadnya itu iaitu guru kepada Ahmad bin Hasan, Al-Hajjaj bin Nusair itu didhaifkan dalam riwayat hadis. Dan Abdullah bin Sa'id Al-Maghburi pula dha'afahu Yahya bin Sa'id Al-Qattan jiddan fil hadis. Ada 2 masalah, 2 perawi bermasalah. Satu Al-Hajjaj bin Nusair, satu lagi Abdullah bin Sa'id Al-Maghburi yang didhaifkan oleh Yahya Al-Qattan. Sangat didhaifkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan dalam riwayat hadis. Jadi menyebabkan hadis itu tidak sahih. Sehingga Imam Ahmad kata istighfar. Ini tak betul hadis ni. La yuhtash bi hadisil muttaham wal mughaffal wa kathirul khata' idzan faradah. Tidak boleh berhujah dengan hadis perawi yang dituduh, perawi yang lalai dan banyak salah apabila dia bersendirian. Qala Abu Isa faqulu man ruwiya anhu hadisun mimman yutaham aw yudha'af li ghablati wa kasrah khata'i wa la yu'raf dhalika al-hadis illa min hadithi fala yuhtajju bih. Maka setiap orang yang diriwayatkan daripadanya sebuah hadis daripada kalangan orang yang dituduh atau didhaifkan kerana sifat lalainya atau banyak salahnya dan tidak diketahui hadis itu melainkan daripada hadisnya pula, maka tidak boleh berhujah dengannya. Tidak boleh berhujah dengannya. Jadi ini nak menilai sesuatu sanad hadis itu kena tengok siapa perawi-perawi dalam sanad itu. Tengok ada tak yang muttaham, ada tak yang mughaffal, ada tak yang kathirul khata'. Sebab ini adalah ciri-ciri yang menunjukkan bahawa kemungkinan hadis itu bermasalah. Jadi tidak boleh dijadikan hujah. Wa qad rawa ghairu wahid min al-a'immah an ad-du'afa wa bayanu ahwalahum lin-nas. Lebih daripada seorang imam meriwayatkan daripada perawi-perawi dhaif. Maknanya imam-imam hadis ini dia tak kisah. Tapi bayanu ahwalahum. Mereka menerangkan hal keadaan mereka lin-nas kepada orang ramai. Antaranya Haddatsana Ibrahim bin Abdullah bin Al-Munzir Al-Bahili, haddatsana Ya'la bin Ubaid qala lana Sufyan Ats-Tsauri ittaqul kalbi. Kata Imam Tirmizi, dia mencontohkan siapakah imam-imam yang meriwayatkan daripada perawi dhaif dan terangkan bahawa perawi itu dhaif. Diberitakan kepada kami oleh Ibrahim bin Abdullah bin Al-Munzir Al-Bahili, diberitakan kepada kami oleh Ya'la bin Ubaid, katanya, berkata kepada kami Sufyan Ats-Tsauri, berwaspadalah dengan Al-Kalbi. Ittaqul kalbi, nama perawi. Berwaspadalah terhadap Al-Kalbi. Nama penuh dia Muhammad bin As-Sa'ib Al-Kalbi. Faqila lahu, maka ditanya orang kepada beliau, Innaka tarwi anhu, tapi engkau meriwayatkan daripadanya. Sufyan Ats-Tsauri ini, walaupun dia
meriwayatkan hadis daripada Al-Kalbi, tapi dia kata waspadalah dengan Al-Kalbi. Qala ana a'rif sidqahu min kazibihi. Jawab Sufyan, aku tahu sifat jujurnya daripada sifat dustanya. Aku tahu sifat jujurnya daripada sifat dustanya. Jadi Al-Kalbi ini dia ada yang dia sidq, benar, jujur, dan ada yang dia kazib, dusta. Ada yang dia dusta. Tapi ada juga yang menyatakan bahawa maksud dusta itu ialah khata', kesilapan. Ya. Kesilapan dia, bukannya dia sengaja mereka-reka hadis palsu. Ya. Sebab dia ni tak jelas. Dan dikatakan muttaham, dituduh berdusta. Tapi tidak dikatakan betul-betul dia sebagai kadzab, pendusta, kecuali oleh sebahagian pengkritik hadis lah. Jadi ada khilaf. Di kalangan pengkritik hadis ni ada khilaf. Ada yang kata dia kadzab, ada yang dia kata muttaham bil kazib, dituduh berdusta. Namun kesimpulannya ajma'u ala tarki. Mereka semua sepakat, berijma' meninggalkan riwayat Al-Kalbi. Walaupun dalam bidang tafsir dibawakan tafsiran-tafsiran Al-Kalbi, ya. Masih ada ruang untuk diterima ilmunya itu dalam bidang tafsir. Sebab Al-Kalbi ni juga terkenal dalam bidang tafsir Al-Quran. Jadi masih ada yang ruang untuk diterima, ya, riwayatnya. Bahkan Imam Ibnu Adi juga mengatakan bahawa dia masih ada lagi hadis-hadis yang salih. Ya, masih ada lagi hadis-hadis yang baik. Cuma kebanyakan hadis-hadisnya itu perlu disemak, ya, diteliti betul ataupun tidak. Ya. Jadi nak kata bahawa Imam Sauri, ya, walaupun dia meriwayatkan hadis daripada Al-Kalbi, tapi dia kata waspadalah dengan beliau. Kemudian kata Imam Tirmizi, akhbarani Muhammad bin Ismail, ya, iaitu Imam Al-Bukhari. Hadatsani Yahya bin Ma'in, hadatsani Affan an Abi Awanah qala lamma mata Al-Hasan Al-Basri ishtahaitu kalamahu fatataba'tuhu an ashabil Hasan fa ataitu bihi Aban bin Abi Ayyash fa qara'ahu alayya kullahu anil Hasan fama astahil an arwi anhu syai'an. Kata Imam Bukhari dia riwayat daripada Yahya bin Ma'in, dia riwayat daripada Affan dan daripada Abu Awanah. Okey. Jadi Abu Awanah berkata, ketika Al-Hasan Al-Basri meninggal dunia, aku ingin aku suka, ya, terhadap kata-katanya. Ketika Al-Hasan Al-Basri meninggal dunia, aku ingin mengumpulkan ataupun suka mengumpulkan kata-katanya. Maka aku pun mencarinya daripada murid-murid Al-Hasan, Ashabil Hasan, ya, ataupun pengikut-pengikut Al-Hasan. Dia cari nak kumpulkan ni. Maka aku pun pergi kepada Aban bin Abi Ayyash. Lalu beliau telah membacakan kepadaku semua riwayatnya daripada Al-Hasan. Dibacakan murid Aban, murid Al-Hasan Al-Basri ini, Aban bin Ayyash, dibacakan semua riwayat daripada Al-Hasan. Tapi kata Abu Awanah, fama astahil an arwi anhu syai'an. Namun aku tidak halalkan untuk aku meriwayatkan sesuatu apa pun daripadanya. Maknanya dia dengar tu, ni semua tak boleh pakai. Macam itulah. Ya. Maka aku tidak halalkan untuk aku meriwayatkan daripadanya sesuatu apa pun. Nah, kata Aban bin Abi Ayyash ini bermasalah, ini dalam riwayatnya daripada Al-Hasan Al-Basri. Wa qala Abu Isa wa rawa an Aban bin Abi Ayyash ghairu wahid min al-a'immah. Namun, ya, telah meriwayatkan daripada Aban bin Abi Ayyash lebih seorang daripada imam. Maknanya ramai imam-imam yang meriwayatkan hadis daripada Aban bin Abi Ayyash. Wa in kana fihi min ad-dha'f wal ghaflah, walaupun terdapat padanya kelemahan dan kelalaian, ma wasafahu Abu Awanah wa ghairuhu, sebagaimana yang digambarkan oleh Abu Awanah dan yang lain tadi. Fala yuqtar bi riwayati siqat anin nas. Maka janganlah, ya, terpedaya, yuqtar, ataupun terpengaruh dengan periwayatan perawi siqah daripada manusia, daripada orang ramai.
Jadi perawi-perawi sikoh ni dia meriwayatkan kadang-kadang daripada yang dhaif juga. Ya, dia meriwayatkan daripada perawi-perawi dhaif juga. Walaupun dia adalah imam, ya. Jadi kena berhati-hati. La yukhtar, jangan terpengaruh atau terpedaya. Kena tetap membuat semakan. Li'annahu yurwa an Ibn Sirin qala innar rajul la yuhaddithuni fama attahimu walakin attahim man fawqahu. Kerana ya diriwayatkan daripada Ibnu Sirin. Diriwayatkan daripada Ibnu Sirin. Kata beliau, sesungguhnya seseorang lelaki itu menyampaikan, memberitakan hadis kepadaku, namun aku tidak mentohmahnya, ya, menuduhnya. Walakin attahim man fawqahu, tetapi aku mentohmah, menuduh orang yang di atasnya. Mungkin perawi sikoh itu dia riwayatkan hadis daripada perawi dhaif. Tapi ini juga memerlukan kepada kemahiran, ya, tentang rijal hadis. Jadi bezanya ilmu hadis dengan ilmu-ilmu yang lain ini ialah dari aspek rijal. Rijal, ya. Jadi nak mahir ilmu hadis, dia mesti mahir dengan ilmu rijal. Jadi kalau dia hanya mahir tentang matan-matan hadis tapi tak mahir tentang rijal, tak ada karang satu kitab pun tentang rijal, tentang perawi hadis, kita tidak boleh panggil dia muhaddis. Tidak boleh panggil muhaddis. Walaupun dia hafal banyak hadis tapi tidak mahir tentang rijal hadis, tentang sanad, tak boleh panggil muhaddis. Muhaddis mesti mahir tentang rijal, tentang ilmu sanad. Ya. Waqad rawa ghairu wahid an Ibrahim an-Nakhai an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi witrihi qabla ruku'. Telah meriwayatkan lebih daripada seorang. Imam Tirmizi ni dia banyak menggunakan uslub ghairu wahid. Lebih daripada seorang. Artinya ramailah, kathir. Ya? Nak kata ramainya. Yang meriwayatkan daripada Ibrahim an-Nakhai an Alqamah, ya, daripada Alqamah, daripada Abdullah bin Mas'ud, bahawa Nabi SAW berkunut dalam solat witirnya sebelum rukuk. Ini dia nak membincangkan kesilapan riwayat Aban bin Ayyash tadi. Ya. Warwa Aban bin Abi Ayyash an Ibrahim an-Nakhai. Maknanya ramai murid-murid Ibrahim an-Nakhai meriwayatkan Nabi berkunut sebelum rukuk. Tapi Aban bin Ayyash, walaupun dia murid Ibrahim an-Nakhai, tapi dia riwayat macam mana? An Alqamah, an Abdullah bin Mas'ud, an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqnut fi witrihi qabla rukuk. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunut dalam salat witirnya sebelum rukuk. Wa hakadha rawi Sufyan Ats-Tsauri an Aban bin Abi Ayyash, dan demikian juga riwayat Sufyan Ats-Tsauri daripada Aban bin Abi Ayyash. Ini kenapa sama? Wa rawa ba'dhum an Aban bin Abi Ayyash bi hadzal isnad nahwa hadha, dan sebahagian mereka meriwayatkan daripada Aban bin Abi Ayyash dengan sanad ini, seumpama ini, wazada fihi, dan menambah. Ni yang silap ni kat sini. Ya. Yang silap ni kat sini. Wa nahwa hadza, dan seumpamanya, wazada fihi, dan menambah, qala Abdullah bin Mas'ud wa akhbaratni ummi annaha batat inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, diberitakan kepadaku oleh ibuku bahawa anha batat inda Nabi, bahawa beliau pernah bermalam bersama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'atin Nabi qanata fi witri qabla ruku'. Lalu beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunut dalam salat witirnya sebelum rukuk. Jadi ini yang lain daripada riwayat murid-murid lain Ibrahim an-Nakhai. Ya. Jadi ini yang tambahan ini yang berbeza. Ya. Berbeza riwayat Aban bin Abi Ayyash, walaupun sama pada mulanya. Ya. Nabi berkunut dalam solat witirnya sebelum rukuk, tetapi ada tambahan ibu kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya.
bermalam di sisi Nabi dan dia melihat Nabi berkunut dalam witirnya sebelum rukuk. Okey. Qala Abu Isa wa Aban bin Abi Ayyash wa in kana qad usifa bil ibadah wal ijtihad fa hadhi haluhu fil hadis. Kata Abu Isa At-Tirmizi dan Aban bin Abi Ayyash, walaupun beliau itu digambarkan kuat beribadah, disifatkan beribadah, artinya kuat beribadah lah. Wal ijtihad, dan juga berijtihad. Ini bersungguh-sungguh dalam ibadah seorang abid. Wa hadhi halu fil hadis. Namun inilah hal keadaannya dalam hadis. Maknanya tak boleh diterima riwayatnya kerana berbeza dengan riwayat-riwayat perawi yang lebih siqah daripadanya. Bahkan ada satu kisah yang disebut oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, daripada Ali bin Mushir, katanya aku mendengar bersama Hamzah bin Zayyad daripada Aban bin Abi Ayyash ini sekitar 1000 hadis. Sekitar 1000 hadis, kata Ali bin Mushir. Lalu aku bertemu dengan Hamzah dan dia mengkhabarkan kepadaku bahawa beliau bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Ali bin Mushir tadi dia dengan Hamzah Az-Zayyad tadi sama-sama dengan hadis Aban. Aban bin Abi Ayyash. Cuma Hamzah Az-Zayyad ni dia bermimpi jumpa Nabi dan dibentangkan kepada Nabi. Maknanya Hamzah ni dia sampaikan, dibentangkan di hadapan Nabi itu apa yang beliau dengar daripada Aban. Maka tidak ada yang dikenali oleh baginda daripada hadis-hadis itu kecuali sedikit sahaja. Maknanya 1000 hadis tadi itu lebih kurang yang betul-betul Nabi akui sikit sahaja. Khamsah atau sittah, 5 atau 6. 5 atau 6 hadis sahaja yang Nabi akui. Yang lain itu beratus-ratus itu tidak diakui. Ini mimpi lah, mimpi. Walaupun dikatakan mimpi tidak dijadikan hujah, tapi dia istiqnas. Dia dibawa oleh Imam Muslim sebagai tambahan, sokongan, sokongan tambahan untuk menyokong apa yang telah nyata dalilnya di luar mimpi. Maknanya ramai imam-imam yang mengatakan Aban ini dhaif. Apatah lagi dikuatkan lagi dengan mimpi ini, maka dia hanya sebagai istiqnas, tambahan, sokongan tambahan tentang dhaifnya Aban bin Abi Ayyash. Qad yakun ar-rajul salihan wala yuqim asy-syahadah fala yushtaghal bil. Boleh jadi seorang lelaki itu soleh, baik, seorang yang wara', kuat beribadah. Wala yuqim asy-syahadah, namun tidak dapat diterima persaksiannya. Wala yuqim asy-syahadah, namun dia tidak diterima persaksiannya. Maka tidak boleh menyibukkan diri dengan riwayatnya. Maknanya tidak perlu diambil peduli, dihiraukan riwayatnya. Baik, wal qaumu kanu ashaba hifzin. Dan kaum tersebut, maknanya ahli hadis ini, ahli hadis ini, kaum, disebut kaum artinya ahli hadis. Kanu ashaba hifzin. Mereka ini adalah orang-orang yang ahli hafal. Orang-orang yang hafaz. Farubba rajulin wa in kana salihan la yuqim asy-syahadata wa la yahfazuha. Dan boleh jadi seseorang lelaki itu walaupun dia soleh, namun dia tidak membetulkan syahadah persaksiannya ataupun menghafaznya. Tidak membetulkan persaksiannya, syahadahnya, maupun menghafaznya. Ini syahadah ni mungkin merujuk kepada syahadah, kalimah syahadah. Jadi kalimah syahadah pun tidak dibetulkan dengan betul.
ataupun tidak menghafaznya, apatah lagi hadis. Nak kata begitu tidak diterima walaupun dia salih. Jadi la yukim ini bukannya tidak diterima tadi ya, tidak diterima syahadah, tidak membetulkan syahadah. Fakullu man kana muttahaman fil hadis bil kazib aw kana mughaffalan yukhti al kasir walazi ikhtarahu aksar ahli hadis min al aimah alla yushtaghal bi riwayat anhu. Maka setiap orang yang dituduh berdusta dalam hadis ataupun lalai, yukhtiul kasir, dan banyak salah, maka yang dipilih oleh kebanyakan ahli hadis dari kalangan imam-imam ialah tidak menyibukkan diri meriwayatkan hadis daripadanya. La yushtaghal bi riwayat, tidak perlu ya menyibukkan diri meriwayatkan hadis daripadanya. Ala taru anna Abdullah bin Al-Mubarak hadatsa an qaumin min ahli ilm falamma tabayyana lahu amruhum taraka riwayatahum. Tidakkah kamu lihat ya Abdullah bin Mubarak memberitakan hadis daripada sekumpulan ahli ilmu, namun apabila jelas hal mereka kepadanya, bila dia tahu jelas hal mereka kepadanya, maka dia meninggalkan riwayat hadis daripada mereka. Dia meninggalkan riwayat hadis daripada mereka. Ini Abdullah bin Al-Mubarak. Jadi kita daripada tadi ini mendengar ya, betapanya Abdullah bin Al-Mubarak ini sangat ketat, ya, sangat teliti dalam meriwayatkan hadis-hadis. Namun kitab-kitab Ibnu Al-Mubarak yang sampai kepada kita ni, ya, seperti kitab Az-Zuhud, masih juga ada hadis dhaif. Sebab beliau ni dia ada kaedah. Maknanya kalau tentang hukum hakam, tentang halal haram, kami akan perketatkan sanadnya. Yang kami tegaskan dari segi sanad tersebut, sama ada perawinya itu betul-betul siqah ataupun tidak. Kalau tentang halal haram, tentang hukum hakam. Tapi kalau tentang fadhail, kami akan longgarkan sanadnya. Maknanya tak begitu ketat. Maknanya kalau perawi itu ada dhaif sikit ya, ataupun dhaif, diterima, masih boleh diterima. Jadi ini kena faham ya, bila sebut Abdullah bin Al-Mubarak ini ya, sangat tegas ni dalam memeriksa perawi hadis ni, ialah berkenaan dengan ahkam, hukum hakam, halal haram ya. Tapi dalam kitab Az-Zuhud masih tetap ada. Zuhud ni kezuhudan tentang fadail, tentang targhib wa tarhib ya. Dia bukan berkait dengan halal haram. Jadi itu sudah ada, kaedah itu sudah ada ya di zaman salafus salih, zaman imam-imam ini. Ya. Maknanya kalau hadis-hadis hukum, sanad dia memang kena tengok betul-betul, periksa betul-betul. Ya. Tapi kalau bukan berkait dengan hukum, tak apa, boleh dilonggarkan sedikit. Ya. Akhbarani Musa bin Hizam qala sami'a Salih bin Abdullah yaqul kunna inda Abi Muqatil As-Samarqandi wa ja'ala yarwi an Aun bin Abi Shaddad al-ahadits at-tiwal allazi kana yarwi fi wasiyah Luqman wa qatl Sa'id bin Jubair wa ma ashbah hadhil hadis faqala lahu ibnu akhi Abi Muqatil ya am la taqul hadatsana Aun fa innaka lam tasma' hadhil asya qala ya bunay wa kalamun hasan. Diberitakan kepada kami, dikhabarkan kepada kami oleh Musa bin Hizam, katanya Salih, dia mendengar Salih bin Abdullah berkata, kami berada di sisi Abu Muqatil As-Samarqandi. Jadi Abu Muqatil ini adalah seorang perawi, ahli ibadah, abid, seorang ahli ibadah. Namun dari segi riwayat dia agak longgar, ya. Agak longgar. Jadi Abu Muqatil As-Samarqandi ini, dia meriwayatkan hadis daripada Aun bin Abi Shaddad. Ini hadis-hadis yang panjang, yang beliau riwayatkan tentang wasiat Luqman dan pembunuhan Sa'id bin Jubair dan seumpama hadis-hadis ini. Hadis panjang. Lalu berkata kepadanya, anak saudara Abu Muqatil, tak disebutkan namanya. Anak saudara Abu Muqatil ini menegur, ya am,
La taqul hadatsana fulan. Wahai pak cik, jangan kamu sebut hadatsana Aun, fa innaka lam tasma' hadhil asya'. Jangan sebut diberitakan kepada kami oleh Aun, sesungguhnya kamu tidak pun mendengar perkara-perkara ataupun hadis-hadis ini. Tak dengar sebenarnya, tapi dia kata hadatsana Aun. Jadi ini menyebabkan menjadi dia boleh dituduh sebagai kadzab. Sebab haddatsana, kalimah haddatsana, akhbarana itu hanya boleh disebut oleh orang yang betul-betul dia mendengar daripada syekh, daripada guru, perawi yang dia jumpa. Barulah boleh dia kata haddatsana, diberitakan kepada kami, sami'na, kami mendengar. Tapi kalau dia tak dengar, dia tak jumpa, dia kata haddatsana, ni pendusta. Pendusta. Sebab dia berbohong lah. Dia berbohong. Dia tak dengar tapi dia kata dia seperti dengar. Kalau dia kata an daripada, itu tidak. Kalau dia kata an daripada sahaja, an Aun contohnya, dia tak boleh dikatakan pendusta. Tidak boleh dikatakan pendusta. Sebab daripada itu umum. Boleh jadi dia dengar, boleh jadi tidak dengar. Tapi dia kata daripada sahaja umum, cuma dia akan jadi mudallis. Mudallis, perawi yang membuat kesamaran pada sanad hadis. Tapi jawab Abu Muqatil apa? Ya bunai, wahai anakku, huwa kalamun hasan, ianya adalah kata-kata yang baik. Jadi kata-kata yang baik ini tidak semestinya sahih lah, sanadnya. Jadi ini perawi-perawi yang soleh ini, kalau dia tidak mahir tentang ilmu hadis, tentang ilmu riwayat, jadi berbahaya. Dia akan mencampurkan perkara yang sahih dengan yang tidak sahih. Al-ikhtilaf fi qaumin min jillati ahli hadis tausikan wa tad'ifan. Yang tadi perawi yang du'afa, yang diketahui dhaif. Tetapi ada satu pula golongan perawi yang diperselisihkan antara dhaif dengan siqah. Seorang perawi itu ada yang kata dia siqah, ada yang kata dia dhaif. Jadi ini perselisihan tentang sekumpulan tokoh-tokoh ahli hadis. Tentang sekumpulan tokoh-tokoh ahli hadis dari segi siqah dan dhaif. Waqad takallama ba'du ahli hadis fi qaumin min ajillah ahli ilmi wa dha'afuhum min qibal hifzihi. Sebahagian ahli hadis telah mengkritik, takallama, mengkritik atau berbicara tentang sekumpulan tokoh-tokoh ahli ilmu wa dha'afuhum, dan mereka mendaifkannya min qibal hifzihim, dari segi hafazan mereka. Dhaif dari segi hafazan, maknanya dari segi adalah, sifat adil tak ada masalah. Tapi dari segi dhabit bermasalah kerana hafazan mereka kurang mantap. Wa wasaqahum akharun minal aimah bi jalalatihim wa sidqihim. Namun di hukum siqah mereka sekumpulan imam yang lain menilai mereka siqah kerana ketokohan mereka dan sifat benar mereka. Wa in kanu qad wahamu fi ba'di marau, meskipun mereka tersilap dalam sebahagian apa yang telah diriwayatkan. Tersilap. Tapi tetap disiqah, dinilai siqah. Waqad takallama Yahya bin Sa'id Al-Qattan fi Muhammad bin Amr Sumarwa anhu. Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini juga di antara yang tegas dalam mengkritik perawi. Telah mengkritik Muhammad bin Amr, kemudian beliau meriwayatkan daripadanya. Meriwayatkan daripadanya. Hadatsana Abu Bakar Abdul Quddus bin Muhammad Al-Antar Al-Basri, hadatsana Ali bin Al-Madini qala sa'altu Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Amr bin Al-Qamah qala turidul afwa aw tushaddid, qultu la bal ushaddid, faqala laisa huwa mimman turid, kana yaqul asyakhuna Abu Salamah wa Yahya bin Abdurrahman bin Hatib. Okay. Jadi diberitakan kepada kami oleh Abu Bakar Abdul Quddus bin Muhammad Al-Antar Al-Basri, ini guru Imam Tirmizi, yang berkata, memberitakan kepada kami Ali bin Al-Madini, berkata, aku bertanya Yahya bin Sa'id, Yahya bin Sa'id, tentang Muhammad bin Amr bin Al-Qamah. Lalu beliau berkata, kamu hendak
afwa, kamu hendak longgar, afwa, kemaafan ataupun longgar, au tusyadid, ataupun kamu hendak ketat, disuruh pilih, nak longgar ke nak ketat. Bila ditanya tentang Muhammad bin Amr ni, nak hukum yang longgar atau nak hukum yang ketat? Jadi jawab ya, Ali bin Al-Madini, ini juga tokoh besar ni, Ali bin Al-Madini, banyak mengarang kitab ni. Bahkan dia dianggap orang yang pertama yang banyak mengarang kitab-kitab ulum al-hadis secara juzuk-juzuk tertentu. Jadi dia menjawab, tak, bahkan usyarid, bahkan aku hendak ketat, aku hendak ketat sedikit. Ya, dia hendak ketat. Faqala laisa huwa mimman turid, dia bukanlah dari kalangan orang yang kamu kehendaki. Maknanya kalau nak ketat, dia ni tak boleh diterima. Karena yaqul, kerana dia berkata, asyakhuna Abu Salamah wa Yahya bin Abdurrahman. Kerana dia berkata, guru-guru kami adalah Abu Salamah. Abu Salamah ni siqah, dan Yahya bin Abdurrahman bin Hatib juga siqah. Jadi qala Yahya, kata Yahya lagi, wa sa'altu Malik bin Anas an Muhammad bin Amr faqala fihi nahwa ma qultu. Kata Yahya Al-Madini, dia menambah, aku pernah bertanya Malik bin Anas tentang Muhammad bin Amr, maka dia telah menjawab mengenainya seumpama yang telah aku sebutkan tadi. Qala Ali, qala Yahya, wa Muhammad bin Amr a'la min Suhail bin Abi Salih. Kemudian kata Yahya lagi, dia tambah lagi, wa Muhammad bin Amr lebih tinggi kedudukannya daripada Suhail bin Abi Salih. Juga seorang yang soduk, ya, jujur, boleh diterima riwayatnya. Namun hafazannya berubah di akhir usia, hafazannya berubah. Maka kena berhati-hati dengan riwayat Suhail bin Abi Salih. Namun Muhammad bin Amr lebih tinggi kedudukan. Bahwa indi fauqa Abdurrahman bin Harmalah, dan beliau di sisiku lebih tinggi, melebihi Abdurrahman bin Harmalah. Qala Ali, maknanya dialog, ya, antara Ali bin Al-Madini dengan Yahya bin Sa'id ini panjang. Qala Ali faqultu li Yahya ma ra'aita min Abdurrahman bin Harmalah. Kata Ali, aku bertanya kepada Yahya, apa pandanganmu daripada ataupun tentang Abdurrahman bin Harmalah? Qala law syi'tu an ulaqinahu la fa'altu. Kalau aku hendak mentalkinkannya, ya, kalau aku hendak mentalkinkannya, nescaya aku boleh buat. Maksudnya apa? Maksudnya Abdurrahman bin Harmalah ni kalau dibacakan hadis kepadanya dan dikatakan ini riwayat Syekh, dia akan jawab ya. Maknanya dia tak cermat. Dia tak boleh terima talqin sepatutnya. Sepatutnya dia tidak boleh terima talqin kecuali dia memang betul-betul yakin itu riwayatnya. Talqin ni maknanya dia mendengar hadis orang lain. Dia diperdengarkan hadis kepadanya. Itu namanya talqin. Jadi kata Yahya Al-Qattan, kalau aku nak mentalkinkan kepada beliau hadis-hadis, nescaya aku boleh buat. Qala kana yulaqan, ada tanya Ali, adakah dia menerima talqin? Qala na'am. Jawab Yahya, ya. Jadi ini bahaya, menerima talqin bahaya. Tapi kalau yang berkitab tu tak ada masalah. Ini yang masalah ini ialah secara musyafah, oral, secara lisan tanpa ada guna kitab. Ya, hanya guna ingatan saja, ini yang berbahaya. Itu maksud talqin, ya. Bukan talqin mayat. Ya. Talqin ni ialah dia memperdengarkan riwayat. Qala Ali, kata Ali bin Al-Madini lagi, panjang. Walam yarwi Yahya an Syarik, wala an Abi Bakar bin Ayyash, wala an Rabi bin Subaih, wala anil Mubarak bin Fadalah. Dan Yahya Al-Qattan juga tidak meriwayatkan hadis daripada Syarik, juga tidak daripada Abu Bakar bin Ayyash, juga tidak daripada Rabi bin Subaih, maupun daripada Al-Mubarak bin Fadalah. Ini perawi yang ditolak oleh Yahya Al-Qattan. Qala Abu Isa wa in kana Yahya bin Sa'id Al-Qattan qad taraka riwayah an haula falam yatruk riwayah anhum.
Okey, kata Abu Isa At-Tirmizi, walaupun Yahya bin Sa'id Al-Qattan meninggalkan riwayat hadis daripada mereka, falam yatruk riwayat anhum, maka dia tidak meninggalkan riwayat daripadanya. Qad taraka riwayat an haula falam yatruk riwayat anhum, maka dia tidak meninggalkan riwayat daripadanya. Dia tinggalkan riwayat mereka tapi dia tidak tinggalkan riwayat daripadanya. Annahu ittahamahum bil kazib wa likanu tarakahum li hal hifzihim. Maknanya ada juga ruang, maknanya dia tinggalkan riwayat hadis daripada orang-orang yang tersebut tapi masih ada ruang lagi. Dia tidak tinggalkan sepenuhnya. Annahu ittahamahum bil kazib wa likanu tarakahum li hal hifzihim. Bahawa dia menuduh, mentohmah perawi itu, dia mentohmah mereka itu dengan berbohong, berdusta. Lakinnahu tarakahum li halil hifzihim. Dia punya tanda titik dua bertindih ni mengelirukan saya. Dia satu ayat ni, satu ayat. Falam yatruk ar-riwayat anhum annahu ittahamum bil kadzib wa likanahu tarakahum li hal hifzihim. Maka dia tidak meninggalkan riwayat mereka, tidak meninggalkan riwayat daripada mereka itu kerana dia menuduh mereka itu berdusta, tetapi dia meninggalkan mereka itu kerana hal keadaan hafazan mereka. Jadi itu maksudnya. Maknanya bukanlah disebabkan mereka itu muttaham, dituduh berdusta, bukan. Tetapi kerana hafazan mereka sahaja. Kerana hafazan mereka saja. Sebab yang nama-nama yang disebutkan tadi itu, kalau kita tengok, masih lagi disebut soduk, benar, tetapi mungkin melakukan kesilapan. Ataupun siqah, tetapi apabila lanjut usia, hafazan dia mula berkurangan. Seorang yang soduk, benar, tapi sayyi al-hifzi, buruk hafazannya. Jadi semuanya itu bukan sebab mereka itu dituduh berdusta, tidak, tapi kerana hafazan mereka. Itu sebab Yahya Al-Qattan meninggalkan riwayat hadis daripada mereka. Wa dzukira an Yahya bin Sa'id annahu kana idza ra'a rajul yuhaddis an hifzi maratan hakaza la wala yathbut ala riwayatin wahidatin taraka. Dan disebut, direkodkan daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan bahawa beliau apabila melihat seseorang lelaki, yakni perawi, memberitakan, menyampaikan hadis daripada hafazannya sekali demikian dan sekali demikian, maknanya berubah-ubah, wala yathbut ala riwayatin wahidatin, dan tidak tetap di atas satu riwayat, tarakau, dia akan meninggalkannya. Dia akan meninggalkannya. Maknanya kalau hafazan dia ada masalah sikit je, terus tinggalkan. Sebab itu Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini di antara minal mutasyaddidin, di antara perawi yang mutasyaddid, yang agak tegas, keras dalam menilai perawi. Waqad hadatsa an haula alladhina tarakahum Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dan telah memberitakan hadis daripada mereka yang ditinggalkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan, maknanya Yahya Al-Qattan tinggalkan, tapi ulama lain terima. Qad hadatsa an haula alladhina tarakahum Yahya bin Al-Qattan, Abdullah bin Al-Mubarak wa Waqi' bin Jarrah wa Abdul Rahman bin Mahdi wa ghairuhum minal a'imah, dan yang lain imam. Okey. Jadi riwayat-riwayat ini, walaupun ada yang syadid, tegas, dan ada yang agak sederhana, dan ada yang longgar dalam menerima perawi ini, nanti akhirnya akan dilihat juga hadis apa, masalah apa. Dia akan melihat juga kepada teks, nas hadis itu tentang apa. Ini hanya dari segi sanad saja. Sanad mungkin dibincangkan, dikritik apa semua, tapi nanti tengok masalahnya apa. Kemungkinan tidak ada hadis lain
kecuali riwayat mereka-mereka ini. Maka dia ada pendapat yang mengatakan diterima juga. Hadis-hadis mereka diterima kerana tidak ada riwayat lain berkenaan dengan sesuatu masalah tersebut. Tapi kalau bertentangan riwayatnya, perawi yang sikoh dan satu lagi perawi yang kurang sikoh sikit tadi, yang ada masalah, silap ataupun bercampur aduk hafazan dia, kurang hafaz. Ini nanti kalau bercanggah riwayatnya, ini nanti penting untuk kita melakukan tarjih. Tarjih, maknanya nak memilih mana satu yang rajih, mana satu yang lebih tepat. Sudah tentu pilih yang sikoh, riwayat perawi sikoh. Contoh, hadis sahih bertentangan dengan hadis hasan. Jadi sudah tentu yang didahulukan hadis yang sahih. Yang diambil ialah hadis yang sahih, dan hadis yang hasan ini di bawah sedikit, so tidak diambil, sebab dia bertentangan. So yang menjadi pemberat ialah dia punya kualiti hadis tersebut. Itu dari segi bila berlaku perselisihan antara hadis. Ini dibahaskan dalam ilmu mukhtalif al-hadis. Kemudian ta'ifatun min jillati ahli hadis tukul lima fihi min jihati hifzihim. Sekumpulan tokoh-tokoh ahli hadis yang dikritik mereka itu dari sudut hafazan mereka. Jadi hafazan ini sangat-sangat dititik beratkan oleh ahli hadis. Sebab majoriti perawi-perawi hadis pada masa dahulu, di zaman salafus soleh dahulu, kebanyakannya secara lisan. Meriwayatkan hadis secara lisan sahaja. Jadi sebab itu hafazan ini sangat dititik beratkan. Qala Abu Isa wa hakadha takallama ba'du al-hadis fi Suhail bin Abi Salih. Demikianlah sebahagian ahli hadis berbicara atau mengkritik terhadap Suhail bin Abi Salih, wa Muhammad bin Ishaq. Ini Muhammad bin Ishaq ini terkenal dalam ilmu maghazi, tentang sirah dan perjuangan peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkenal dengan nama Ibnu Ishaq. Dia diterima riwayatnya dalam bab sirah dan al-maghazi. Tapi dalam bab hukum hakam tak boleh diterima secara langsung, kena disemak. Muhammad bin Ishaq. Dan beliau juga hebat sebenarnya. Sebab itu ada yang mengatakan dia Amirul Mukminin fil hadis. Muhammad bin Ishaq. Lagi apa yang dikritik? Muhammad bin Salamah, wa Muhammad bin Ajlan, wa ashbahi haula minal aimah. Dan seumpama mereka itu dari kalangan imam-imam. Jadi mereka ini imam. Imam Tirmizi sebut iktiraf mereka ini imam-imam besar. Tapi dikritik. Inna ma takalamu fihim min kibal hifzihim. Dan mereka itu dikritik, dikritik terhadap mereka itu, mengkritik, ulama mengkritik mereka itu dari sudut hafazan mereka. Fi ba'di ma rawahu, pada sebahagian apa yang mereka telah riwayatkan. Wa qad haddatsa anhum al-aimah, dan telah memberitakan hadis daripada mereka oleh imam-imam. Maknanya sebahagian riwayat mereka diterima dan sebahagian yang lain itu tidak diterima berdasarkan kepada penelitian, perbandingan antara riwayat-riwayat. Mereka akan tengok. Banyak riwayat ni nanti akan dibuat perbandingan, diteliti. Mana yang ada masalah, mana yang tidak ada masalah. Jadi sebab itu kalau yang tak ada masalah, sebab itu diterima riwayatnya. Masih lagi imam-imam meriwayatkan hadis daripada mereka. Hadatsana Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani, hadatsana Ali bin Al-Madini qala Sufyan bin Uyainah kunna na'ud Suhail bin Abi Salih thabtan fil hadis. Diberitakan kepada kami oleh Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani, diberitakan kepada kami oleh Ali bin Al-Madini, katanya berkata Sufyan bin Uyainah, kami menganggap Suhail bin Abi Salih seorang yang tetap, seorang yang teguh dalam hadis. Ini adalah tausik, penilaian sebagai sikoh. Tapi riwayatnya ditolak oleh sebahagian ulama yang lain. Ini adalah pengiktirafan Sufyan bin Uyainah. Pengiktirafan Sufyan bin Uyainah. Tapi
imam hadis yang lain, dia ada pendapat dia. Hadatsana Ibnu Abi Umar qala Sufyan bin Uyainah kana Muhammad bin Ajlan siqah ma'munan fil hadis. Ya. Jadi Sufyan bin Uyainah juga mensiqahkan Muhammad bin Ajlan yang tadi ada namanya tersenarai di antara yang dikritik. Ya. Muhammad bin Ajlan adalah seorang siqah ma'munan yang amanah dalam hadis. Yang dipercayai, ya, ma'munan dipercayai dalam hadis. Wa qala Abu Isa wa inna ma takallama Yahya bin Sa'id al-Qattan indana fi riwayah Muhammad bin Ajlan an Sa'id al-Maghburi. Sesungguhnya Yahya bin Sa'id al-Qattan di sisi kami mengkritik pada riwayat Muhammad bin Ajlan daripada Sa'id al-Maghburi. Jadi Yahya bin Sa'id al-Qattan ini dia mengkritik riwayat Muhammad bin Ajlan khusus daripada Sa'id al-Maghburi kerana ada masalah. Qala hadatsana Abu Bakar bin Ali bin Abdullah qala Yahya bin Sa'id qala Muhammad bin Ajlan ahadits Sa'id al-Maghburi ba'daha Sa'idun an Abi Hurairah wa ba'daha Sa'idun an rajulin an Abi Hurairah fakhtalatat alayya fasayartu an Sa'id an Abi Hurairah. Ini sebab dia. Sebab dia kenapa Yahya berwaspada riwayat Muhammad bin Ajlan khusus daripada Sa'id al-Maghburi. Kerana Yahya bin Sa'id berkata bahawa Muhammad bin Ajlan itu sendiri berkata. Ya, hadis-hadis Sa'id al-Maghburi sebahagiannya adalah Sa'id daripada Abu Hurairah dan sebahagiannya Sa'id daripada seorang lelaki daripada Abu Hurairah. Fakhtalatat alayya, lalu bercampur aduk terhadapku kedua-duanya. Tak tahu mana satu yang Sa'id an Abi Hurairah, yang mana satu Sa'id an rajul an Abi Hurairah. Seorang lelaki tak diketahui, tak disebut namanya. Jadi ini menyebabkan bercampur aduk riwayatnya. Fasayyartuha an Sa'id, namun aku samakan semuanya, aku jadikan semuanya itu daripada Sa'id an Abi Hurairah. Jadi yang an rajul an Abi Hurairah tadi itu dah tak diketahui yang mana satu. Sebab itu inna ma takallama Yahya bin Sa'id indana fi Ibn Ajlan lihaza. Sesungguhnya Yahya bin Sa'id al-Qattan mengkritik menurut kami terhadap Ibnu Ajlan kerana ini, kerana sebab ini. Wa qad rawa Yahya an Ibni Ajlan al-katsir, dan telah meriwayatkan Yahya daripada Ibnu Ajlan banyak hadis. Banyak hadis yang lain lah. Maknanya yang selain daripada hadis Sa'id al-Maghburi. Itu maksudnya. Jadi dipilih-pilih. Hadis seorang perawi itu dipilih-pilih. Qala Abu Isa wa hakaza man takallama fi Ibni Abi Layla. Demikian juga orang yang mengkritik Ibnu Abi Layla. Ini seorang faqih. Ibnu Abi Layla ini seorang mujtahid. Seorang imam mazhab. Ya. Tapi dari segi riwayat, dia bermasalah. Inna ma takallama fi min qibal hifzihi. Ya. Sesungguhnya beliau dikritik itu kerana sudut hafazannya. Sudut hafazannya. Qala Ali qala Yahya bin Sa'id al-Qattan rawa Syu'bah an Ibni Abi Layla an akhi Isa an Abdurrahman bin Abi Layla an Abi Ayyub an Nabi fil utas. Kata Ali, berkata Yahya bin Sa'id al-Qattan, diriwayatkan oleh Syu'bah daripada Ibnu Abi Layla, daripada saudaranya Isa, daripada ayah mereka lah, Abdurrahman bin Abi Layla. Dia ada Abdurrahman bin Abi Layla, anak dia Muhammad bin Abi Layla, yang faqih tadi tu, yang mujtahid tadi tu, Muhammad ya. Dia ada saudara dia, adik-beradik, Isa bin Abi Layla. Jadi Muhammad diriwayatkan daripada saudaranya Isa, daripada ayah mereka Abdurrahman bin Abi Layla, daripada Abu Ayyub, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bersin. Adalah hadis dia tentang bersin. Tak dinyatakan. Qala Yahya thumma laqitu ibn Abi Layla fa hadatsana an akhi Isa an Abdurrahman bin Abi Layla an Ali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Yahya lagi, kemudian aku bertemu sendiri dengan Ibnu Abi Layla. Tadi mula-mula dia riwayat daripada Syu'bah. Kemudian dia bertemu sendiri dengan Ibnu Abi Layla.
Dan dia memberitakan kepada kami daripada saudaranya Isa, daripada Abdurrahman bin Abi Layla, daripada Ali, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tertukar. Tadi dia kata an Abi Ayyub Al-Ansari. Tapi bila dah jumpa sendiri disebut an Ali bin Abi Talib an Nabi. Jadi ini berubah. Yang mana satu? Abu Ayyub daripada Nabi atau Ali daripada Nabi. Ini namanya muttarib. Muttarib, ya, bercelaru, hafazannya bercelaru. Nah, ini buktilah, bukti kenapa hafazan Ibnu Abi Layla ini bermasalah. Qala Abu Isa wa yurwa an Ibnu Abi Layla nahwa hadza ghairu syai'. Ya, telah diriwayatkan daripada Ibnu Abi Layla seumpama ini lebih daripada ghairu syai', lebih daripada hal ini, ya, daripada hal ini. Maknanya banyaklah riwayat-riwayat yang menyebut tentang kesilapan Ibnu Abi Layla. Karena yarwi asyai' marratan hakaza wa marratan hakaza, yakni beliau meriwayatkan sesuatu ada kalanya sekali begini dan sekali begini. Maknanya berubah-ubah hafazan dia. Yakni al-isnad, iaitu pada sanadnya. Wa inna ma jaa hadza min qibal hifzihi. Ini disebabkan ini datang jaa hadza, perkara ini datang dari sudut hafazannya. Jadi walaupun disebut hafazan dia berkenaan dengan sanad itu bermasalah, tapi dari segi hadis, matan hadis itu dia mungkin tak ada masalah. Sebab matan ini biasanya kalau ulama-ulama, mungkin dia hafal matan, tapi sanad itu kalau dia bukan ahli hadis, dia tak ingat. Sanad itu dia tak ingat atau bercampur-campur. Jadi yang masalah ini pada sanad saja. Lebih kepada sanad, ya. Matannya mungkin tidak ada masalah. Lianna akthar man madha min ahli ilm kanu la yaktubun. Kerana apa yang berlaku seperti ini? Kerana kebanyakan orang terdahulu daripada ahli ilmu kanu la yaktubun, mereka itu tidak menulis. Seperti yang saya sebut, ya. Majoriti mereka adalah secara riwayat lisan. Wa man kataba minhum inama kana yuktabu lahum ba'da sama'. Dan orang yang menulis, maknanya ada menulis hadis daripada mereka itu, sesungguhnya dituliskan untuk mereka ba'da sama', selepas periwayatan. Dituliskan untuk mereka selepas periwayatan. Jadi mereka riwayatkan dan ditulis oleh murid-muridnya lah. Wa sami'tu Ahmad bin Al-Hasan yaqul sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul Ibnu Abi Layla la yuhtaj bi. Ya, aku mendengar Ahmad bin Al-Hasan, kata Tirmizi, ya. Dia berkata, aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, Ibnu Abi Layla la yuhtaj bi, tidak boleh dibuat hujjah. Ya, Ibnu Abi Layla tidak boleh dibuat hujjah. Walaupun dia seorang yang faqih. Dan kemahiran fiqh dia tu menyamai Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah rahimahumullah ta'ala. Wa kadzalika man takallama min ahli ilm min Mujalid fi Mujalid bin Sa'id wa Abdullah bin Lahiyah. Demikian juga, ya, orang yang mengkritik dari kalangan ahli ilmu terhadap Mujalid bin Abi Sa'id dan Abdullah bin Lahiyah. Ya, Ibnu Lahiyah ni banyak ni riwayat dia. Banyak riwayat dia. Cuma masalahnya apabila buku-bukunya terbakar. Kitab-kitab Abdullah bin Lahiyah ini terbakar. Jadi bila terbakar kitab-kitab dia, selepas daripada itu hafazan dia mula kurang. Dia mula bercampur-campur. Jadi sesiapa yang mendengar hadis sebelum kitab-kitabnya terbakar, itu boleh diterima. Tapi sesiapa yang mendengar hadis selepas kitab-kitabnya terbakar, itu mula disyaki, diragui. Dia diragui dari aspek hafazan mereka. Hafazan Ibnu Lahiyah lah. Hafazan Ibnu Lahiyah. Jadi sebab itu dikritik, ya. Wa ghairihima, dan selain kedua-duanya, innama takallamu fi min qibal hifzihim. Ya. Jadi ulama
mengkritik mereka dari sudut hafazan mereka. Wa kathrati khata'ihim, dan banyaknya kesalahan mereka. Wa qad rawa anhum ghairu wahid minal imah. Namun telah meriwayatkan daripada mereka lebih seorang daripada imam-imam. Maknanya tetap ada yang meriwayatkan hadis daripadanya. So kena semak, kena waspada, kena lihat mana hadis yang diriwayatkan sebelum ikhtilat ataupun bercampur aduk hafazan seseorang perawi itu. Jadi dia ada pembatasnya, ada had batasan. Tempoh tu dia sebagai had batasan. Mana tempoh yang sebelum berlakunya ikhtilat, sebelum bercampur aduk tu, dan mana hadis-hadis yang diriwayatkan selepas daripada tempoh itu. Jadi kena dilihat. Ini dibincangkan dalam ulum al-hadis dalam bab al-mukhtalitina minar ruwat. Perawi-perawi yang bercampur aduk riwayatnya. Ada dalam ulum al-hadis bab khususnya tentang hadis-hadis mukhtalit. Tafarrud sayyi'il hifzi la yuhtaj bih. Kebersendirian, tafarrud. Subhanallah. Satu dah. Kita berhenti inilah dekat perenggan yang last ni. Tafarrudnya kebersendirian. Seorang perawi yang buruk hafazannya. Seorang perawi yang buruk hafazannya. Sayyi'il hifzi. La yuhtajwi. Tidak boleh dijadikan hujah. Fa'iza tafarrada ahadun min ha'ula bihadisin walam yutaba' alaihi lam yuhtajbi. Apabila bersendirian seseorang daripada mereka ini dengan sesuatu hadis walam yutaba' alaihi, dan tidak pula disokong, bersendirian dan tidak pula disokong, tidak ada mutaba'ah, sokongan, tidak ada riwayat sokongan, la yuhtajbi, tidak boleh dijadikan hujah. Ini sebenarnya semuanya berkait dengan hukum hakam tentang halal haram, untuk membina hukum di atas hadis tersebut. Ini semuanya perbincangan ini tentang sahih dhaif ini sebenarnya untuk dijadikan sebagai hujah untuk dibinakan hukum hakam halal haram di atas dalil hadis tersebut. Tapi kalau tak bina hujah, tidak digunakan untuk membina hujah, bukan tentang hal haram, itu nanti ada perbincangan lain. Perbincangan lain. Tapi yang ini bila kita bincang tentang sampaikan perawi-perawi yang siqah tapi ada silap, itu sampaikan tidak diterima riwayatnya. Itu maknanya dari segi nak jadikan hadis mereka itu sebagai dalil. Itu maksud dia. La yuhtajbi. Jadi orang-orang yang seperti ini, yang bercampur aduk hafazannya, tidak boleh dibuat hujah. Kama qala Ahmad bin Hanbal Ibnu Abi Layla la yuhtajbi. Ini disebutkan dah tadi. Kata Imam Abu Ahmad bin Hanbal, Ibnu Abi Layla tidak boleh dijadikan hujah. Inna ma'ana idza tafarrada bi syai'. Yang beliau maksudkan ialah apabila dia bersendirian dengan sesuatu hadis. Tafarrada, bersendirian dalam sesuatu hadis. Maknanya tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadis yang sama. Wa asyaddu ma yakun hadza idza lam yahfaz al-isnad. Dan lebih teruk lagi berlaku sebegini apabila dia tidak menghafal sanad. Fazada fil isnad atau naqasa atau ghayyara al-isnad. Maka dia boleh jadi menambah sesuatu pada sanad atau mengurangkan sesuatu atau mengubah sanad. Atau ja'a bima yataqayyar fi al-ma'na, ataupun dia membawa, ni lebih teruk lagi lah, dia membawa sesuatu yang mengubah makna hadis. Bukan semata-mata sanad saja tadi. Dia khawatiri juga membawa sesuatu pada matan yang mengubah makna hadis. Jadi ini memerlukan kepada perbandingan. Kena tengok riwayat-riwayat yang lain. Tengok jalan riwayatnya. Ada masalah tak dari segi makna. Tapi kadang-kadang, okey. Makna hadis tak ada masalah. Matannya itu diriwayatkan oleh perawi-perawi
sikoh yang lain. Cuma dari segi sanad itu tidak boleh dinilai sebagai sahih. Namun mungkin boleh menjadi hasan li ghairi. Ya. Hadis dhaif ini, hadis dhaif apabila ada sokongan daripada riwayat lain yang sahih ataupun yang sama dengan kedudukan hadis yang rawi seperti ini, yang lemah seperti ini, maka dia boleh menyokong hadis tersebut, menjadikan hadis itu meningkat kepada hadis hasan li ghairi. Ya. Okey. Jadi ini perbincangan ini dia berkait langsung sebenarnya dengan ulum al-hadis, ya, seperti mana yang telah disebutkan di awal tadi, bukan berkait dengan illah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang yang disebut sebagai ilmu al-ilal tadi, ya. Ilmu al-ilal. Jadi sebab itulah dikatakan bahawa kitab al-ilal as-saghir ini nama sahaja al-ilal, tapi sebenarnya dia adalah kitab ulum al-hadis. Ya. Maknanya secara umum lah. Ilal pun termasuk juga. Perbahasan ilal pun termasuk. Ya. Bila sebut ulum al-hadis ini termasuklah ilal hadis, rijal hadis, ya, tentang kedudukan hadis, darjah hadis, sahih, dhaif, ya, dan sebagainya. Jadi ini, ya, karya terawal, antara karya terawal yang membincangkan tentang ulum al-hadis yang sangat penting untuk kita telaah, ya, supaya kita mendapat maklumat itu terus daripada sumber original, sumber ori dia. Maklumat yang kita dapat ini memang terus daripada sumber yang original, yang asal. Bukan bermakna yang kitab-kitab yang dikarang kemudian itu tidak original, tak. Ya, mungkin ada keistimewaan lain, aspek lain. Setiap kitab tu dia ada keistimewaan daripada sudut-sudut tertentu, ya, aspek-aspek tertentu. Mungkin kitab lain dia lebih sistematik, lebih tersusun, yang berbanding dengan kitab-kitab yang dikarang sebelumnya. Tapi kitab-kitab yang awal ini, antara keistimewaan besar dia ialah originality, original itu. Dia membahaskan sesuatu masalah itu dengan detail, dan jarak masa itu tidak jauh, ya, dengan zaman mereka itu dengan orang-orang yang sebelum itu sangat dekat. Imam Tirmizi ni sangat dekat, ya, dengan generasi atba' tabi'in dan sahabat tak jauh. Berbanding dengan kita, ya, yang lebih 1000 tahun, sangat jauh jaraknya, ya, dengan zaman salafus salih. Itulah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita berhenti setakat ini, naktafi bihadzal qadar, dan kita sambung pada siri akan datang baki selanjutnya insyaAllah berkenaan dengan ar-riwayah bil makna, periwayatan secara makna, bukan lafaz sebenar lafaz sebenar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi difaham secara makna dan diriwayatkan semula mengikut kefahaman perawi. Jadi dia dah berubah, bukan lafaz yang original betul-betul daripada lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti dibahaskan, insya-Allah selanjutnya, dan kita berhenti setakat ini. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.